Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita akan tengok satu soalan untuk ulang kaji, iaitu soalan graf. Jadi kita tengok soalan. Raja 10 di bawah menunjukkan maka yang diperolehi oleh pelajar tingkatan 5 dalam satu kuis matematik. Jadi jadual yang diberi ya. Kuis matematik. Ini maka. Jadi kalau kau perhatikan, nombor di sini semua pakai sempatan atas. Semua pakai sempatan atas. Saya sudah cakap, ini ialah graf histogram, betul? Kalau kamu nak lukis histogram, ada 3 cara, masih ingat. Satu cara ialah pakai titik tengah. Untuk pasti S. Untuk pasti S, pakai maklumat titik tengah untuk pasti S. Satu lagi ialah pakai selang keras. Dan satu lagi pakai sempatan atas. Untuk maklumat bagi pasti S. Dan kalau kamu perhatikan soalan ini sangat jelas, dia pakai sempatan atas. Jadi A. Dalam raja 10 di atas, lengkapkan jadual 3 di ruang jawapan. Jadi ruang jawapan cikgu sudah print keluar. Jadi ini adalah ruang jawapan. Jadi maksudnya kamu kena isi tempat kosong. Jadi pertama kita tengok kegelapan longkokan, sebab ini lebih senang kita cari maklumat. Jadi kegelapan longkokan pertama ialah 8. Ini ialah 8. Kamu boleh tulis dulu. Ini ialah 8. Sangat jelas. Ini ialah 14. Ini 20. Ini ialah 18. Ini ialah 14. Dan terakhir ialah 6. Betul? Jadi ini ialah kegelapan longkokan. Tengok kata kunci dia. Apa maksudnya kegelapan longkokan? Tambah. Tambah satu demi satu. Maksudnya pertama ialah 8. Kedua ialah 14. Jadi 14 tambah dengan 8. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. Jawapan ialah 22. Tapi bagi kedua, bar yang kedua, kegelapan dia ialah 14. Ingat, kegelapan ialah 14. Tapi masalahnya sini soalan minta kegelapan longkokan, maksudnya kamu kena pakai 8 tambah 14 untuk bar yang kedua. Boleh faham? Bar yang ketiga, sambung. Kegelapan untuk bar yang ketiga ialah 20. Jadi maksudnya 20 kamu campur dengan 22. Yang kegelapan longkokan sebelum dia. Jadi jawapan ialah 42. Maksudnya bagi bar yang ketiga, kegelapan longkokan dia ialah 42. Seterusnya kamu tengok bar yang keempat, 14. Jadi 18. 18 jadi campur dengan 42. Jadi tekan kalkulator. Jawapan ialah 60. Jadi kalau kamu kurang pasti macam mana dapat jawapan, jadi sini depan kamu boleh tulis 8 tambah 14. Jadi jawapan ialah 22. Kamu boleh tulis macam inilah. Lepas itu 22 campur lagi dengan 20. Jadi jawapan 42. Lepas itu 42 campur dengan 18. Jadi jawapan ialah 60. Maksudnya kegelapan longkokan sebelum dia campur dengan kegelapan bar itu. Jadi kamu boleh dapat jawapan kegelapan longkokan. Jadi seterusnya bar yang kelima, betul? 14 lagi. Maksudnya 60 campur dengan 14. Jadi jawapan kamu boleh tekan kalkulator ialah 74. Bar yang terakhir, kegelapan ialah 6. Kegelapan ialah 6. Jadi maksudnya 74 campur 6. Jadi jawapan ialah 80. Boleh? Jadi kegelapan longkokan sudah selesai. Jadi ini yang ada markah. Maksudnya kalau ini kamu tak tulis pun tidak apa. Jadi markah ini tidak diberi untuk ini. Jadi markah yang diberi ialah untuk ini. Jawapan yang belakang ini. Seterusnya kita tengok mana satu senang ini. Sempatan atas. Ini lebih senang. Kamu tengok
ini 8. 8 ini merujuk kepada bar yang pertama, betul? Bar yang pertama, jadi ini adalah sempatan bawah dia. Dan ini ialah sempatan atas dia. Ya, maksudnya bagi bar yang pertama, sempatan atas dia ialah 26.5. Jadi kamu boleh tulis 26.5. Okey. Jadi kamu boleh tengok bar yang kedua. Bar yang kedua, 26.5 menjadi sempatan bawah sudah. Dan 31.5 menjadi sempatan atas. Jadi maksudnya di sini kamu tulis 31.5. Okey. Jadi seterusnya kamu tengok bar yang ketiga. 31.5 menjadi sempatan bawah dan 36.5 menjadi sempatan atas. Jadi tulis bar yang ketiga 36.5. Dan sama cara untuk bar yang keempat, kelima dan keenam. Jadi bar yang keempat sempatan atas adalah 41.5. Bar yang kelima sempatan atas adalah 46.5 dan bar yang terakhir iaitu bar yang keenam sempatan atas adalah 51.5. Jadi kamu boleh tulis sekaligus ah. Okey. Sempatan atas sudah settle. Jadi kita tengok selang keras. Selang keras ini lebih susah. Jadi macam mana nak kita selesaikan selang keras? Jadi kita kena tengok sempatan atas dulu. Kita ambil bar yang pertama. Kalau 26.5 di sini. Jadi di depan dia ialah 26. Di depan dia ialah 27. Okey, untuk graf, untuk garis nombor. Garis nombor. Kenapa cikgu tahu? Sebab masih ingat macam mana kita nak cari sempatan atas. Masih ingat kita pakai hak atas. Masih ingat kalau ini ada dua nombor, ada satu nombor depan, nombor belakang. Sebab selang keras kan. Kita pakai hak atas tambah dengan hak bawah bagi keras seterusnya. Jadi bagi dengan 2. Maksudnya kalau ini ialah A, ini ialah B. Maksudnya kalau kita nak cari sempatan atas ialah A tambah B bahagi 2. Jadi jawapan ialah 26.5. Jadi macam mana kita nak dapat 26.5? Jadi okey, sebab itu kamu tengok graf garis ini, kamu kena fikir depan dia ialah 26. Okey, belakang dia ialah 27. Jadi kamu boleh cuba 26 tambah 27 bahagi dengan 2. Di jawapan kamu akan dapat 26.5. Maksudnya depan ialah 6, belakang ialah 27. Maksudnya 26 di sini, 27 di sini. Jadi kamu boleh tulis Okey. 26 di sini, 27 di sini. Boleh? Hak atas hak atas campur dengan hak bawah bagi kelas seterusnya. Jadi bagi 2. Jadi kamu akan dapat 26.5. Okey. Sama juga. Ini 31.5. Kamu boleh tulis keluar. Nombor garis jadi ini 31. Ini ialah 32. Betul? Maksudnya 31 di depan, 32 di belakang. Di tengah-tengah ialah 31.5. Maksudnya di sini ialah 31 di depan, 32 di belakang. Okey, kalau kamu nak puas makan pun boleh ya. 31 tambah 32. Okey, bagi dengan 2. Jadi jawapan ialah 31.5. Boleh? Okey, sangat senang kan? Kalau kamu perhatikan ini 26, ini 27. Sebenarnya nombor dia bersambungan, betul? 26, 27, 31, 32. Maksudnya ini ialah 36, ini ialah 37. Betul? Dan ini berapa? Tidak apa. Kamu boleh tengok ini ya. Kalau ini 26, ini 31, ini 36. Jadi ini akan menjadi 41. Sebab kenapa? Sebab mereka beza 5, betul? Kamu boleh guna kalkulator. Tekan 31 tolak 26. Jawapan ialah 5. Maksudnya ini beza dia ialah 5. Betul?
Dan ini sama juga 36 tolak 31. Jadi jawapan pun beza 5. Maksudnya kalau saya nak cari ini, sangat senang. Saya 36 tambah 5. Saya sudah tahu ini adalah 41. Jadi ini 41 lah. Boleh? Jadi 41, jadi ini sambung 42. Dan ini kamu pun boleh 41 tambah 5. Jadi kamu sudah tahu sini adalah 46. Jadi kamu semakan 46 sambung 47. Okey, betul. Tak jadi masalah. Jadi sekarang tinggal lagi satu di sini, betul? Nah, ini kamu pun tengok, dia sebenarnya pun beza 5, betul? Nah, okey, kamu boleh tekan. 47 tolak 42, dia beza 5. Okey, kamu kira semua. Atas, semua ini beza 5. Maksudnya ini sebenarnya pun beza 5. Maksudnya kamu boleh pakai 27 tolak 5. Jadi jawapan ialah 22. Jadi kamu sudah tahu ini ialah 22. Okey. Ingat cara saya ialah bagi pelajar yang tidak pandai imaging. Kalau bagi pelajar yang tidak pandai imaging, jadi boleh pakai cara saya ini untuk cari jawapan serang kelas. Bagi pelajar yang pandai imaging, dia tahu, cikgu saya tengok saja. Saya memang tahu jawapan dia. Okey, bagus. Kamu boleh terus tulis jawapan, tak jadi masalah. Okey, masih akan dapat markah penuh. Okey, ingat cara saya ialah untuk bantu pelajar yang tidak pandai imaging serang kelas dia. Jadi cara saya tolong kamu lah. Okey, pertama saya ulang. Pertama kita pakai 26.5 sebab kita nak tahu apakah nombor di sini. Dan kita dapati bawah depan kita boleh antara yang ialah 26, belakang kita antara yang 27. Jadi kita tahu 26, 27. Okey, sama cara kita pun boleh pakai ini 31.5 supaya kita tahu nombor ini 31. Jadi kalau kita tahu nombor ini, jadi kita tahu boleh cari beza mereka. Ini beza 5, ini beza 5. Seterusnya kita pun tahu ini semua ialah beza 5. Jadi semua kita boleh cari nombor. Tambah. Sama juga dengan ini Okey, sama juga dengan ini. Jadi ini kita boleh sambungkan 26, 27, 31, 32, 36, 37, 41, 42. Semua jawapan boleh dapat. Tinggal langkah yang terakhir kita cari ini, yang itu kita tengok berapa beza ini. Okey, tolak beza 5, beza 5, beza 5, beza 5. Maksud ini pun beza 5. Jadi kita pakai 27 tolak 5. Jadi dapat 22. Boleh faham? 4 langkah sini Saya ulang. Cari ini dulu. Langkah pertama cari ini dulu. Langkah yang kedua cari ini dulu. 31. Langkah yang ketiga kita tahu beza 5, jadi kita boleh cari 2 ini. Betul? Langkah yang keempat buat sambungan Okey, 26, 27, 31, 32, 36, 37, 41, 42. Okey. Langkah keempat sambung. Jadi kita boleh dapat 2 jawapan ini. Jadi langkah yang kelima, jadi kita boleh cari balik beza 5, jadi cari jawapan yang terakhir di sini 22. Boleh faham? Okey. Serang khas adalah paling susah sekian, paling banyak pelajar keliru. Okey. Jadi seterusnya kita cari titik tengah. Okey. Titik tengah masih ingat rumus dia. Hak bawah tambah hak atas, betul? Maksudnya 22 tambah 26 bagi dengan 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. Jawapan ialah 24. Okey. Jadi 27 tambah 31 bagi 2. Okey. Jadi 29. Okey. Hak bawah tambah hak atas bagi 2. Jadi kamu buat sama cara untuk 3 jawapan ini. Jadi untuk jima masa, jadi cikgu sudah cari Okey, untuk 3 ini. Jadi kamu boleh buat semakan untuk jawapan. Ingat, hak bawah tambah hak atas, tambah dulu, baru bagi 2. Okey. Jadi, boleh semak jawapan semua. Jadi, soalan A sudah lengkap. Jadi, kita tengok soalan B. Okey, soalan B. Hitung min anggaran markah bagi seorang pelajar. Jadi, masih ingat apakah rumus bagi min Okey, cikgu tulis di sini. Min. Min ialah, ingat, kegelapan taruh dengan titik tengah. Okey, campur lagi kegelapan taruh dengan titik tengah. Campur semua, lepas tu bahagi dengan jumlah kegelapan. Okey, kalau kamu perhatikan jadual ini, tak ada kegelapan.
Okey, kalau tak ada kegelapan, tak perlu takut. Okey, kamu boleh tambah belakang dia. Tapi ingat kegelapan yang kamu tulis di sini tak ada markah. Okey, soalan sangat jelas markah yang diberi untuk 4 kolom ini sahaja. Jadi kalau kamu tambah kolom belakang ini tak ada markah, ini yang tolong kamu lebih senang jawab soalan sahaja tambah kolom di sini. Jadi kalau ikut jadual di sini, kamu sudah tahu kegelapan pertama ialah 8. Okey, 14, 20, 18, 14 dan 6. Okey, ikut kegelapan di sini yang kamu cari, letak sini. Jadi rumusan min titik tengah yang tadi kamu cari taruh dengan kegelapan, iaitu 24 taruh dengan 8. Okey, tambah lagi, ingat tambah titik tengah taruh dengan kegelapan, iaitu 29 taruh dengan 14, tambah lagi 34 taruh 20, tambah lagi 39 taruh 18, tambah lagi 44 taruh 14, tambah lagi 49 taruh 6. Tak ingat bagi dengan jumlah kegelapan. Jumlah kegelapan kamu sudah dapat jawapan di sini, iaitu kegelapan longkokan yang paling tinggi, iaitu 80. Okey, kamu boleh cari macam ini ya. Jadi seterusnya kamu boleh tekan calculator. Ingat cari atas dulu cari atas dulu. Jadi, kamu boleh tekan sekaligus tak jadi masalah. $20. Jadi jawapan yang cari ialah 22,890 bagi dengan 20. Jadi jawapan bagi 80 bagi 80. Jadi jawapan ialah 36,125. Okey, sudah selesai untuk soalan B. Okey, untuk soalan B sudah lengkap. Kita tengok soalan C. Okey, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah pada pasir mengufuk dan 2 cm kepada 10 mini pada pasir mencerjang, lukis satu okif. Jadi kamu mesti tahu okif. Kalau okif ingat okey, pasir Y kamu mesti guna kegelapan longkokan. Okey, sebab itu setiap format graf kamu kena hafal longkokan. Okey, dan sini mesti guna sebatang atas. Mesti hafal. Dan mesti bermula. Ingat ini pertama. Okey, format mesti tahu. 2. Ingat mesti bermula kegelapan longkokan kosong ingat. Kosong. Okey. Jadi kalau kamu tengok jadual ini, adakah dia bermula dengan kegelapan longkokan kosong? Tidak. Tidak bermula dengan kegelapan kosong, maksudnya kamu kena cari Jadi cari kegelapan di atas iaitu kosong. Ya, apakah sebatang atas dia? Jadi sangat senang, 21,5. Sebab beja 5 kan. Sebab sini dia pun beja 5. Kamu boleh kira. Jadi beja 5 maksudnya 26,5. Kamu boleh tolak 5. Okey, boleh faham? Jadi semua beja 5. Jadi kamu sudah tahu ini kegelapan longkokan kosong. Jadi sebatang atas ialah 21,5. Boleh? Jadi boleh keluarkan kertas graf untuk lukisan. Jadi sama juga, okey. Lukis masih ingat apa yang saya ajar dalam video sebelum ini? Okey, selang. Okey, ingat 10 petak kecil ialah 2 cm. Maksudnya sini kamu boleh selang, okey. Lukis di bawah sini Selang. Okey, sorry Selang 2 cm. Selang 2 cm. Lukis. Okey, lukis pasir S. Dan selang 2 cm lagi untuk lukis. Selang 2 cm untuk lukis pasir Y. Okey, senang tak jadi masalah. Okey, ini Y. Ini S Dan biasanya mesti bermula kosong Dan kamu boleh tengok soalan lagi. Okey, dia sudah cakap berapa
Mengufuk ialah pasti S, mencancang ialah pasti Y. Okey, ini pasti Y, ini pasti S. Jadi kamu tengok skala pasti Y ya. 2 cm kepada 10. Okey, 2 cm maksudnya setiap 2 cm ah. Okey, setiap 2 cm ialah 10. Maksudnya ini kosong, ini 10. Okey. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. Okey, 90 sudah cukup lah. Okey. Tak. Mengufuk, okey, kita pakai sempatan atas ah. Sempatan atas yang bermula dengan kegerapan longkokan kosong ah. Ingat, sempatan atas yang bermula dengan kegerapan kosong. Kegerapan longkokan kosong. Maksudnya berapa? Kita bermula dari 21.5. Maksudnya kamu boleh letak di sini ya. 21.5, okey. Dan tiada berapa kamu boleh kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lah, jadi kamu boleh kira cukup atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, cukup lah, jadi ngam-ngam. Okey, boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, cukup. Jadi, ini berapa? 26.5. 31.5. 36.5. 41.5. 46.5 dengan 51.5. Okey. Sudah. Jadi lepas tu kita titikkan. Okey, titikkan ikut kegerapan longkokan ah. Ingat, jadi pertama kosong sangat senang, kedua ialah lapang. Okey. Pertama ialah kosong, sangat senang ah, dan kedua ialah lapang. Jadi satu petak mewakili berapa? Okey, kalau tak ingat tidak apa. Masih ingat sebelum ini juga ada beri nota. Kalau soalan beri, biasanya dia tanya, okey, 4 skala saja. Kalau 2 cm kepada 1 unit, biasanya satu petak mewakili 0.1. Okey, 0.1. Satu petak ah. Kalau 2 cm kepada 2 unit, satu petak ialah sama dengan 0.2. Okey. Kalau 2 cm kepada 5 unit, satu petak ialah 0.5. Ataupun ada yang pelajar hafal 2 petak ialah sama dengan 1. Okey. Lepas tu kalau 2 cm kepada 10 unit, maksudnya satu petak ialah sama dengan 1. Jadi kalau kamu tengok soalan ini, dia ialah 2 cm kepada 10 unit, betul? Kalau kamu tengok soalan yang mencancang sini, 2 cm kepada 10 unit, maksudnya dia pakai ini ya. Hafal 4 skala ini, memang panggil tolong kamu. Maksudnya satu petak mewakili 1. Jadi maksudnya satu petak ini mewakili 1 ah. Jadi ini maksudnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh? Boleh ikut? Lepas tu kita tengok ah, tadi berapa tadi? Tadi ya 8, betul? Okey. Tengok jadual ini pun boleh. Tadi ya 8, jadi kita cari 8. Okey, jadi kamu kira ah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya 8 di sini. Okey, blokkan ah. Lepas itu 22 dan 42. Okey, kita sekaligus spot 2, 22. Jadi 22 kamu boleh kira dari 20. Lebih senang ah, kira dari 20. Jadi 20, 21, 22 di sini. Okey, seterusnya 42 kamu boleh kira dari 40 ah. Okey, 40. Jadi 40, 41, 42. Ingat satu petak mewakili 1. Jadi maksudnya 40, 41, 42 di sini. Boleh? Lepas tu 60 dan 74. Okey, 60. Okey. Yang ketiga ini ya, 60. 60 paling senang ah. Okey, tak perlu kira. Sebab sini memang 60 ah. Lepas tu 74. Kamu boleh kira dari 70. 70, 71, 72, 73, 74. Boleh? Dan yang terakhir ialah 80. Okey, 80. Jadi sangat senang yang terakhir 80 di sini. Okey, lepas tu kamu okey lukis kalistia dengan freehand ataupun kalau kamu ada pembaris yang boleh bengkok pun boleh pakai.
Okey. Ingat semasa kamu lukis, garis jangan bengkok, mesti licin. Okey, ingat garis mesti licin. Okey, selesai. Seperti yang saya cakap, banyak pelajar banyak kesilapan di sini ya. Okey, pertama, dia akan lukis lebih ya. Kalau lukis lebih, yang lebih ini potong markah. Ingat, jangan lukis lebih. Dan kedua ialah, okey, maksimum ialah di mana? Nilai yang paling tinggi ialah di mana? Di sini 80. Maksudnya sini baru dia sampai 80. Tapi ada yang pelajar, dia lukis macam ini dia sangat cepat sampai 80. Lepas tu dia buat lulus macam ini. Okey, ini pun salah. Tidak boleh ya. Jadi ingat. Okey, faham? Jangan lukis lebih pertama. Jangan terlalu sampai ke garis yang paling maksimum. Ada yang pelajar lukis dia bengkok bawah macam ini. Pun tidak boleh ya, salah. Okey. Mesti sampai saat yang terakhir baru kamu sentuh nilai yang paling tinggi. Inilah barulah graf yang licin. Boleh faham? Faham apa yang cikgu cakap di sini? Okey, jadi soalan C pun sudah lengkap. Okey. C pun sudah lengkap. Graf. Jadi kita tengok soalan yang terakhir, soalan D. Berdasarkan OKIF yang dilukis, nyatakan peratus murid yang menerima ganjaran jika markah yang layak ialah 40. Maksudnya kita nak cari 40. Markah yang layak ialah 40. Okey, ini. Markah di sini bukan di sini ini ialah bilangan. Markah di sini. Jadi kamu kena cari 40. Okey. Maksudnya kamu pakai kalkulator, kamu cari satu petak berapa. Okey. 41.5 tolak 36.5. Okey. Maksudnya di antara mereka ialah beza 5, okey? Di antara mereka ialah beza 5. Kalau beza 5, kamu ada 10 petak, betul? Jadi kamu boleh bagi 10. Jadi maksudnya satu petak mewakili 0.5, okey? Maksudnya satu petak ini, okey, mewakili 0.5. Ataupun kamu pun boleh hafal macam cikgu tadi. Kalau kamu sudah tahu beza mereka ialah 5 unit, jadi kalau kamu tahu beza mereka ialah 5 unit, jadi kamu sudah tahu satu petak ialah mewakili 0.5. Jadi kalau kamu hafal skala tadi ya. Jadi seterusnya, okey, jadi kita cari di mana 40. Okey, kamu boleh cari dari sini 36.5. Jadi 37 di sini, okey. Sebab satu petak 0.5 seperti cikgu tadi cakap. Satu petak 0.5 maksudnya dua petak ialah 1 lah. Lebih senang Jadi maksudnya ini 37.5. Okey, ini ialah 38.5. Dan ini ialah 39.5. Jadi di mana ialah 40 ini. Cikgu boleh panjangkan. Ini ialah sebab ini ialah 39.5, jadi tambah satu petak lagi, yang itu tambah 0.5, jadi 40 di sini. Boleh? 40 di sini. Jadi, kalau kamu sudah tahu 40 di sini, jadi kamu guna pembaris. Guna pembaris, letak di 40 sini. Okey, jangan sengit. Okey, boleh buat garis putus-putus ke atas. Sampai graf OKIF yang kamu lukis. Sampai graf OKIF yang kamu lukis. Maksudnya sini. Okey. Lepas tu pusing. Pergi ke pasi Y. Okey. Buat tanda. Pergi ke pasi Y. Sama juga garis putus-putus. Okey. Jadi, sentuh pasi Y. Jadi, apakah nilai di sini? Masih ingat satu petak berapa? Ini ialah 10 unit. Jadi, satu petak ialah 1. Maksudnya, ini ialah 50. 51, 52, 53, 54. Jadi, ini ialah 55. Boleh? Maksudnya, berapa orang di sini? 55 orang. Okey, 55 orang.
Jadi kita tengok balik lagi soalan. Apakah soalan yang nak minta? Adakah peratusan murid yang menerima ganjaran? Jika maka yang layak ialah 40. Maksudnya 40 ke atas baru mereka layak menerima ganjaran. Okey. Jadi maksudnya 40. Tadi cari 40 di sini ialah 55. Maksudnya kawasan sini tidak layak sebab mereka kurang 40. Betul? Kawasan di sini baru mereka layak terima sebab mereka lebih 40. Masih ingat nilai paling tinggi berapa? 80. Betul? Nilai yang paling tinggi ialah 80. Jadi 80 maksudnya kawasan sini yang layak menerima ganjaran. Maksudnya 80 tolak 55. Jadi jawapan berapa? Boleh tekan kalkulator. 25 orang. Okey, 25 orang. Boleh faham? Biasanya pelajar cari jawapan salah di sini. Sebab dia cakap yang layak terima ganjaran ialah 40. Okey, ke atas. Okey, 40 ke atas. Maksudnya 40 lulus ke atas. Jadi, kalau selepas kamu cari 40 di sini, kamu dapati bahwa nilai di sini adalah 55. Tapi 55 di bawah 55 tidak layak sebab mereka kurang 40. Okey, kurang 40. Maksudnya kawasan sini yang kurang 40 tidak layak. Hanya kawasan sini yang layak sebab ini yang lebih 40 maka. Tapi orang yang paling banyak ialah 80. Jadi yang layak ialah berapa? 25 orang yang layak. Jadi macam mana kamu tulis jawapan? Okey, kamu tulis jawapan di sini D ya. Jadi bilangan pelajar yang layak, okey, yang layak terima ganjaran, okey. Sama dengan 80 tolak 55, di jawapan ialah 25 orang. Okey. Tapi soalan bukan minta bilangan orang. Kalau kamu tengok balik lagi soalan minta apa? Peratus. Maksudnya kamu mesti cari peratus. Boleh? Cari peratus. Jadi macam mana cari peratus? Okey, kamu sudah tahu yang layak adalah 25 orang. Jadi 25 bagi 80 sebab jumlah orang yang 80. Jadi taruh 100 peratus. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. Taruh 100 peratus. Jadi kamu letak dalam nombor perpuluhan. Jadi 31.25. Jadi 31.25% yang layak terima ganjaran. Okey. Boleh 25 per 80 taruh 100%. Jadi jawapan sama dengan 31.25%. Maksudnya ini yang layak terima ganjaran. Boleh faham? Jadi sampai sini saja untuk ulang kaji hari ini. Jadi kalau kamu rasa video Cikgu Ko membantu kamu, jadi kamu boleh like, like, subscribe dan share kepada kawan-kawan kamu dan jangan lupa buka loceng di tepi. Jadi kita jumpa lagi ya. Jadi bye bye.